Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syaiful Alif bin Muhammad Syarif, nombor metrik 284146. Untuk tugasan SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Untuk kumpulan kami telah memilih tema bangunan bersejarah Kelly Castle. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Sejarah lokal memainkan peranan yang penting dalam perkembangan persejarahan di negara ini. Sejarah lokal memberikan perhatian terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku di sebuah kawasan. Dalam konteks ini, sejarah lokal dilihat menduduki kedudukan terbawah dalam hierarki sejarah nasional. Sungguh pun begitu, ini bukan bermakna sejarah lokal dilihat kurang penting. Malah gabungan pelbagai sejarah lokal boleh membentuk satu pandangan sejarah yang penting dan mampu menghidupkan sejarah nasional. Sejarah lokal yang akan diberi perhatian dalam penulisan ini ialah mengenai Kelly's Castle dan hubungan dengan masyarakat India yang mana menjadi subjek perbincangan utama. Ini sangat signifikan dalam memaparkan sejarah sebuah place yang mempunyai shelf deed pertama di tanah Melayu yang disebut sebagai Kelly Castle atau Kelly Folly. Walaupun maklumat berkenaan dengan sejarah Kelly Castle boleh didapati daripada sumber internet, namun maklumat tersebut tidak autoriti dan dalam masa yang sama banyak lagi maklumat yang tidak dinyatakan secara terperinci. Salah seorang pengkaji yang banyak memainkan peranan dalam mengkaji aspek yang melibatkan Kelly Castle ialah Tan Sri Datuk Dr. Mubin Shepherd yang merupakan seorang Eropah, pesara Malayan Civil Service, bekas pengarah pertama Archive Negara Malaysia, editor majalah The Planter dan editor Journal of Malayan Royal Asiatic Society. Sumbangan beliau begitu besar dalam mengumpulkan segala maklumat mengenai William dan istana tersebut. Beliau mengambil inisiatif dengan menghubungi keluarga dan waris-waris William Kelly Smythe yang berada di London. Usaha ini dilakukan selepas kedatangan beliau ke Taiping sebagai pembantu residen pada tahun 1931. Maklumat-maklumat yang dikumpulkan ini seterusnya diterbitkan dalam bentuk dokumen rasmi kerajaan. Tanpa usaha yang diambil oleh beliau, sudah tentu kita tidak akan mendapat menikmati sejarah kehidupan Kelly Smythe dan Kelly Castle pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzatul Mahira binti Iskandar Zulkarnain dan nombor metrik saya adalah 283750. Okey, saya akan teruskan dengan perbincangan Kelly's Castle, di mana tanah yang dibeli oleh William Smith itu adalah berhampiran jalan raya baru yang baru dibuka dan tidak jauh dari Pekan Batu Gajah. Okey, William menebang hutan dan menanam anak pokok getah dan memberi nama ladang baru tersebut sebagai Kelly's. Okey, William Smith membuka sebuah syarikat apabila pokok-pokok getah di estate Kelly's sudah boleh untuk ditoreh dan dapatkan getahnya. Okey, ladang kedua diberi nama Kinta Kelly's Estate dan ladang yang pertama diberi nama Old Kelly's Estate. Okey, William membeli tanah yang terdapat bilik timah dan menamakan Kinta Kelly's Tin Dragging Company. Okey. Pada tahun 1902, William berkahwin dengan Agnes Smith dan mempunyai anak yang diberi nama Helen Agnes. William Smith merancang untuk membina sebuah rumah yang lebih besar dan selesa untuk keluarganya, iaitu kedudukan tanah untuk membina rumah tersebut adalah di kawasan tanah tinggi dan mempunyai pemandangan yang jauh serta cantik lah. Okay, pada Perang Dunia Pertama, pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, dan harga getah sewaktu itu melambung tinggi dan menyebabkan Kelly Smith bertambah kaya. Okey, dan sewaktu itu Kelly Smith mencadangkan untuk membina sebuah bangunan besar seperti istana raja-raja di beberapa buah negeri sewaktu dia melawat ke India. Dan
William Smith menamakan istana tersebut sebagai Kelly's Castle. Dan di situlah bermulanya nama Kelly's Castle sewaktu Perang Dunia Pertama, sebelum anak keduanya lahir. Anak keduanya yang diberi nama sebagai Anthony. Dan Kelly's Smith dia mendapatkan gambaran istana-istana yang berada di India dan mengambil contoh-contoh tersebut untuk membina Kelly's Castle di Perak. Kelly's membina Kelly's Castle kerana struktur pembinaan istana yang dilihat di negara India sangat teliti dan cantik, dan dia memilih untuk membina Kelly's Castle mengikut istana yang terdapat di India. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Hafiz bin Rohadi, nombor metrik 283836 dari kumpulan AA. Gambar nombor 3, Kelly Castle atau Kelly's Folly. Gambar nombor 4, Kelly Castle dalam bentuk pembinaan sepenuhnya. Gambar nombor 5, Istana Maharaja Mysore, Karnataka, India. Istana ini mempunyai gabungan pelbagai seni bina seperti Hindu, Muslim, Rajput dan Gotik. Selain melihat pembinaan bumbung atau bahagian atas istana Kelly, penulis juga memfokuskan salah satu perkara penting yang diambil kira oleh William dalam pembinaan istana, iaitu pemilihan tempat untuk pembina rumah impiannya. Corak pemilihan tempat oleh William juga lebih bercorakkan negara India. Ini disebabkan dengan budaya orang India. Gambar nombor 6, Kelly Castle dibina berhampiran dengan Sungai Kinta. Gambar nombor 7, gambar pertama merupakan istana di Chandri, Madhya Pradesh, dan gambar kedua merupakan istana ketika zaman Mughal di Delhi. Kedua-dua istana ini mempunyai kolam dan terusan di hadapan istana bagi tujuan menyejukkan istana. Keadaan yang sama dapat dilihat dalam pembinaan Kelly Castle di mana terdapat sungai berhampiran bangunan tersebut. Kelly Smith seterusnya mencari seorang arkitek mungkin yang biasa menjalankan kerja di India dan meminta beliau membuat pelan rekaan. Setelah beliau berpuas hati dengan pelan yang dibina oleh arkitek tersebut, William membawa masuk beberapa orang tukang yang biasa dengan pembinaan bangunan besar dengan menggunakan batu bata di Madras. Kerja-kerja pembinaan mula berjalan secara lancar. Bangunan ini mempunyai 14 buah bilik. Di antara tukang-tukang yang datang dari India, terdapat juga tukang yang pandai melukis hiasan bunga yang berwarna biru muda dan dinding-dinding di bilik tidur. Gambar nombor 8, bahagian struktur bangunan halaman Kelly Castle. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Rospin, nombor metrik 283783. Corak dan struktur pembinaan belakang bangunan Kelly Castle memiliki beberapa persamaan dengan istana-istana yang terdapat di India dan juga mempunyai gaya istana di Morse. Manakala di bagian belakang pula mempunyai corak pembinaan yang sangat unik. Hal ini demikian, Kelly Smith mengambil beberapa contoh istana raja di India dan mengadaptasikan beberapa contoh dalam pembinaan bangunan ini. Seterusnya di bangunan belakang mempunyai corak pembinaan yang sama seperti Neelambong Palace, Gujarat, India. Kini ia berfungsi sebagai hotel warisan. Istana ini menjadi rumah kepada lokal maharaja dan bangunan ini direka oleh seorang arkitek dari Jerman dengan gaya pseudo-European dan dibina pada 1859. William juga memastikan bahawa keunikan bukan sahaja pada luaran bangunan, malah beliau memilih ukiran yang sangat menarik pada bahagian dinding pada zaman yang tak wujud keindahan tersebut. Hal ini jelas kelihatan apabila William membina terowong, rahsia dan bilik-bilik bawah tanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Alif bin Hashim, nombor matrik 284059. Saya akan sambung pembentangan tugasan kumpulan SADN 1033 Kenegaraan Malaysia, kumpulan AA Melaka. Mandor Pekerja Tamil telah meminta pertolongan daripada Kelly Smith untuk membina sebuah kuil dengan alasan penyakit yang mendebat itu dapat diatasi jika membina sebuah kuil untuk Tuhan Mariamah. Kelly Smith pada masa itu dikatakan boleh bertutur bahasa Tamil dan bahasa Malaysia dengan fasih. Selepas menerima rayuan daripada pekerja, beliau terus memanggil tukang-tukang yang sedang membina dan menghiasi istana baru dan memberi arahan supaya menggunakan segala tenaga dan kepandaian bagi membina rumah berhala di tepi jalan raya dan kawasan ladang. Di atas bumbung kuil tersebut terdapat sebaris patung Tuhan Hindu termasuk patung William Smith dengan berpakaian pengurus ladang berbangsa Eropah dengan topi putih yang keras. Pada tahun 1926, Kelly Smith mengambil keputusan untuk pulang ke England dan berunding dengan pengarah syarikat serta membeli alat-alat untuk memasang lift. Beliau sudah tinggal selama 12 tahun di Semenanjung tanpa merasa musim sejuk di negara barat. Isteri dan anak lelaki beliau sudah menetap di London dan mereka tidak kembali ke kelas selepas pulang pada tahun 1919. Anak perempuan William, Helen Agnes pula sudah belayar balik pada tahun 1925. Sementara Kelly Smith pulang dari England, kerja-kerja pembinaan istana yang diberhentikan sementara bagi memberi laluan kepada pembinaan kuil Hindu tidak disambung semula. Walau bagaimanapun, hampir kesemua tingkat kedua sudah disiap termasuk padang simen untuk permainan tenis. Semangat mengembara di hati William Smith masih lagi kuat. Pada hujung bulan November 1926, beliau bertolak ke Lisbon, ibu negeri Portugal, tanpa memberitahu tujuan pemergian kepada keluarganya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nursila binti Muhammad Ishak, nombor matrik 284151. Saya akan menerangkan sedikit mengenai hubungan antara buruh Tamil dengan William Kelly Smith. Wujud hubungan yang erat di antara William Kelly Smith dengan buruh India di ladang di Batu Gajah pada waktu itu. Ini dapat dibuktikan dengan simbol paternalisme dalam bentuk kuil Hindu yang dibina atas pertolongan William bagi kegunaan kaum Hindu pada waktu itu. Sebagai tanda penghormatan, buruh-buruh India yang membina kuil Mariamman telah meletakkan patung William Kelly Smith di antara dewa-dewi yang terdapat di sepanjang bahagian atas bumbung kuil itu. Daripada kesemua buruh India Selatan yang pernah bekerja di bawah William, terdapat seorang buruh tua yang dikenali sebagai Varen. Beliau telah bekerja ketika kuil itu dibina dan masih ingat peristiwa-peristiwa mengenai William Kelly Smith dan Kelly Kasser. Pada waktu pembinaan Kelly Kasser, umur Varen begitu lanjut. Beliau enggan bersara dan dengan itu beliau telah dilantik menjadi pengawal. Pada awal 1920-an, satu wabak sesama Sepanyol telah merebak dan membunuh ramai pekerja ladang. Komuniti India telah meminta William supaya membina sebuah kuil untuk Dewa Mariamman sebagai tanda memohon maaf dan bagi mendapatkan perlindungan. Sebagai membalas jasa baik William, komuniti India telah membina patung beliau berdiri di sebelah dewa-dewa Hindu di bumbung kuil. Tanpa William, orang India tidak mungkin mendapat sebuah kuil yang unik. Selain daripada keunikan kuil, terdapat keunikan lain di Kelly Kasser di mana William telah membina 3 terowong bawah tanah di mana salah satunya bersambung dengan kuil Mariamman. Daripada keseluruhannya, kuil Sri Mariamman merupakan kuil yang tertua di negeri Perak dan juga Kelly Kasser merupakan sebuah istana pertama dengan shawl lift yang tertua di Malaysia. Kesimpulannya di sini, Kelly Kasser mewakili tempat terpenting dalam sejarah negeri Perak serta sejarah tanah Melayu kerana merupakan istana pertama yang mempunyai lift di zaman kolonial. William Kelly Smith merupakan seorang insan yang mempunyai visi dan cita-cita yang tinggi. Beliau juga bersedia berkongsi kemajuan teknologi dan pembangunan.
Kelly Castle pada masa ini telah menjadi tempat pelancongan, manakala kuil Sri Maha Mariamman masih digunakan oleh masyarakat India tempatan. Sekian, terima kasih daripada saya.